Baik, anda sedang menonton menjelang pilihan raya umum ke-15 bersama saya Nur Syazwani Safushan dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Pastinya tumpuan terarah susulan daripada pembubaran Parlimen yang berkuat kuasa semalam. Kami akan bawakan diskusi komprehensif menjelang Malaysia memilih yang akan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dalam masa terdekat ini. Dan untuk jam ini, Afizi, kita nak memberi fokus kepada pendirian parti-parti utama di pentas demokrasi, dan untuk itu kita akan bersama dengan fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM, Mujibu Abdul Muiz. Selamat pagi Mujibu, apa khabar? Selamat pagi Wani, selamat pagi Fizi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih mengundang pagi ini. Ya, Mujibu, pastinya kalau kita melihat kepada pengumuman oleh Perdana Menteri semalam, apa kata Mujibu kongsikan sedikit reaksi awal terhadap pembubaran Parlimen ini? Ya, saya rasa semua satu Malaysia sudah tahu ataupun boleh menjangkakan ya pada petang semalam pengumuman tentang pembubaran itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ya, ia barangkali has been anticipated by everybody. Cuma barangkali yang masih menjadi persoalan adalah mengapa perlu dilakukan PRU ketika musim tengkujuh tiba dengan berita-berita yang jelas menunjukkan kawasan-kawasan tertentu di seluruh negara pada ketika ini ada yang sudah banjir, ada yang telah mencatatkan air di paras bahaya ya. Kalau di Baling sudah katanya sampai 7, 6, 8 kali banjir. Jadi itu barangkali yang menjadi persoalan terbesarlah dengan pengumuman PRU yang telah berlangsung semalam itu. Tapi bagi kita sebagai pemerhati, kita telah menjangkakan ini dan sudah tentulah ianya sudah pun diratifikasikan dan akan disahkan pada pagi ini dengan mengambil kira rit rasmi daripada yang di-Pertuan Dewan Rakyat, kerana satu Malaysia ni mesti faham ya, yang bubar tu bukan Parlimen secara keseluruhan. Yang bubar tu hanyalah Dewan Rakyat, Dewan terendah di dalam Parlimen, Dewan Negara, dan sudah tentulah yang di-Pertuan Agong sebagai punca kuasa tertinggi badan legislatif negara itu masih lagi utuh, masih lagi berfungsi. Dan kita memerhatikan persiagaan parti politik ini sudah tentulah sudah di tahap yang optimum, kerana mandat yang berakhir itu pada tahun hadapan itu sudah tentulah persiapan-persiapan parti-parti politik ini sudah berada di tahap itu. Cuma yang kita akan nantikan ini setelah ada pengumuman rasmi daripada SPR tentang tarikh-tarikh itu, kita akan menumpukan siapa pula calon-calon yang akan dipasang di kawasan-kawasan tertentu. Tentulah kita akan melihat pada kursi-kursi tumpuan, calon-calon heavyweight, ya, dan kita akan mencongak apakah dengan calon-calon itu parti-parti politik ini mampu untuk mencapai sekurang-kurangnya 112 kerusi bagi membentuk majoriti mudah, kerana pada saat dan ketika ini semua yang memerhatikan masih lagi skeptik bahawa akan ada parti yang mampu mencapai angka 112 itu bagi membentuk kerajaan dan seterusnya mengambil alih kerajaan selepas daripada pilihan raya itu berakhir. Saudara Mujibu, sebelum kita pergi kepada pilihan raya umum yang ke-15, saya ingin melihat kepada kenyataan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Rahman semalam yang menyatakan bahawa baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa negara dan tidak mempunyai pilihan lain selain memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen. Mungkin Mujibu ingin kita nak lihat orang kata read between the lines, apa makna berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu. Adakah kecewa melihat perkembangan politik sekarang ataupun kecewa melihat perkembangan politik sebelum selepas PRU yang ke-14 lepas, apabila politik ni fenomenanya, ketidaktentuannya, percakaran antara pemimpin politik itu tidak habis-habis sampai sekarang. Bagaimana kita baca kenyataan Yang di-Pertuan Agong ni? Barangkali ini adalah satu statement tegas daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang melihat ketidaktentuan politik ini berterusan di sebalik teguran, nasihat yang telah diberikan berkali-kali, acap kali kepada seluruh pemain politik ya, bukan saja ketika kita masih lagi teruk dilanda
pandemik COVID-19 ya, tetapi apabila itu berakhir dan telah menyaksikan beberapa siri pilihan raya negeri yang jelas menjejaskan penumpuan semua pihak yang pada satu ketika diperlukan bagi membolehkan kita cepat keluar daripada permasalahan, bukan saja permasalahan disebabkan pandemik itu, tapi juga keluar daripada permasalahan ekonomi dan sudah tentulah uh, apa permasalahan ketidaktentuan politik. Tapi ini jelas tidak diambil endah oleh pemain politik ya yang berterusan bermain politik dan sudah tentulah uh, akhir kepada pengakhiran ini membawa kepada kekecewaan yang lantas barangkali perlu diselesaikan secara tuntas dengan membubarkan parlimen ya tetapi itulah kita masih lagi melihat bahawa sebenarnya permasalahan politik ini masih boleh diselesaikan. Kita bukan tidak pernah melihat adanya presiden case bagaimana kerjasama politik itu boleh dicapai ya mekanisme-mekanisme bagi kerjasama tersebut juga boleh dilakukan ya bagaimana Datuk Seri Ismail Sabri sendiri mampu untuk menghulurkan tangan kepada semua pihak untuk berdamai dan membentuk satu MOU di mana alhamdulillah MOU itu menunjukkan perkembangan positif dan melahirkan institusi perubahan-perubahan institusi yang signifikan kepada perjalanan politik dan juga perkembangan demokrasi kita di masa hadapan. Ini saya rasa yang perlu diambil iktibar oleh semua pihak dan sudah tentulah dengan pembubaran yang telah diperkenan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku ini, saya rasa sudah tiba masa kita rakyat yang bakal memainkan peranan dan menunaikan tanggungjawab sibil kita ini untuk mengundi bagi memastikan kita boleh membina satu naratif kestabilan politik dengan memastikan undi kita itu memilih parti yang benar-benar mampu untuk memikul tanggungjawab itu dan kita seboleh-bolehnya memberikan mandat yang stabil kepada mana-mana juga parti yang kita mahu undi itu bagi memastikan tidak berulang lagi permasalahan yang berlaku ini. Kerana jelas kemelut ini hanya boleh berakhir dengan pembentukan satu kestabilan politik dan juga pentadbiran yang mantap daripada apa juga parti yang kita pilih menerusi jalan pilihan raya. Jadi itu yang barangkali perlu kita lakukan di pihak kita sebagai rakyat dan juga pengundi. Berjibu, pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan kestabilan politik ini, ia tertumpu kepada pendirian parti-parti utama di pentas demokrasi ini. Kita tahu juga sebelum pengumuman pembubaran politik, pembubaran parlimen juga memang ada kenyataan yang dikeluarkan oleh parti-parti utama. Tapi untuk jam ini, selepas daripada pengumuman pembubaran parlimen, apa yang kita tahu berkenaan dengan pendirian parti-parti utama ini? Ya, kita melihat ada dua pendirian parti politik. Sudah tentulah kalau kita melihat daripada UMNO Barisan Nasional, pendirian mereka jelas mahu kepada pilihan raya, apapun juga alasannya di sebalik yang tersurat dan tersirat yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin kanan UMNO Barisan Nasional terhadap pilihan raya itu, tapi jelas sebagai parti yang menyandang pada ketika ini yang membentuk satu kerajaan campuran yang walaupun mereka sifatkan sebagai tidak stabil tetapi di mata rakyat kerajaan itu masih lagi berfungsi dan berjalan dengan baik. Tambahan pula pada ketika ini Perdana Menteri itu datang daripada UMNO. Tapi walau bagaimanapun mereka tetap mendesak untuk melakukan pilihan raya dan sudah tentulah kuasa di tangan mereka dan mereka menggunakan kuasa itu dengan pembubaran parlimen itu dan juga parti-parti lawan sudah tentulah bersepakat untuk tidak mengadakan pilihan raya ya di sebalik redonya mereka itu dengan pembubaran semalam. Kita masih lagi melihat negeri-negeri di bawah pembangkang, negeri-negeri di bawah Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan masih lagi hari ini mengambil pendirian yang belum lagi disahkan ya walaupun kenyataan rasmi itu dah dikeluarkan mengambil kira musim tengguju mereka menyatakan untuk tidak ikut serta dalam pilihan raya umum di peringkat parlimen. Maknanya kita mungkin menjangkakan akan ada pilihan raya negeri-negeri selepas ini. Walaupun pilihan raya umum bagi parlimen itu
mungkin akan berlaku sekitar November ini, ya kita jangkakan. Jadi saya rasa ini satu pandangan yang berbeza ya di sebalik walaupun mereka redha. Walau bagaimanapun saya rasa kedua-dua parti ini akan bertembung dalam pilihan raya, itu sudah tidak ada pilihan lain, dan sudah tentulah pendirian mereka jelas ya, satu pihak akan cuba membawa naratif kestabilan politik, menawarkan pengalaman ya, dan juga mahu melakukan redemption selepas kalah pada PRU 14. Dan mungkin yang paling menarik ini adalah bagaimana kita mahu melihat corak kepembangkangan ya dalam konteks pasca PRU 14, yang pada satu ketika kita nampak penyatuan pembangkang itu mencapai kesempurnaannya pada PRU 14, tetapi pada ketika ini kita lihat semakin berpecah, walaupun di sebalik satu sisi demokrasi itu kemunculan parti-parti baru itu barangkali akan memberikan impak positif dari sudut memberikan alternatif dan juga naratif baru kepada pengundi. Tetapi secara asasnya mungkin kepembangkangan ini akan teruji secara umum dalam konteks bagaimana mereka cuba menawarkan naratif yang segar kepada pengundi ketika mereka pernah diangkat dan menjadi kerajaan, walaupun pramatang tempohnya, tetapi ini barangkali satu cabaran kerana nak meyakinkan kembali pengundi, terutamanya pengundi-pengundi kelompok Melayu yang terbukti menjadi asas kepada kejayaan mereka pada PRU ke-14 pada PRU ke-15 ini satu ujian sebenarnya, kerana kita menjangkakan pembangkang terutamanya Pakatan Harapan tidak akan mengalami masalah untuk mempertahankan kursi-kursi bandar, kalaupun peratusan pengundi itu kurang seperti mana yang kita saksikan di Melaka, di Johor, di Sarawak, tetapi mungkin sedikit bermasalah di kursi-kursi campuran dan juga kursi-kursi Melayu, mengambil kira bahawa saingan untuk mencapai undi yang diperlukan dalam kelompok ini barangkali akan menjadi lebih sengit dengan kemasukan Perikatan Nasional dan juga parti-parti serpihan Melayu. Walaupun kita kata barangkali perentangan itu sengit dalam tiga kelompok ini, PN, PH dan juga BN, tapi kita juga harus mengambil kira bahawa kalau pilihan raya itu berlaku dalam tempoh yang sesukar ini, pengundi kurang. Jadi pecahan pengundi itu kalau berlaku pun dia tetap memberikan kesan yang negatif kepada mana-mana parti dalam konteks untuk memperolehi kemenangan dan seterusnya memperoleh kerusi tersebut. Dan jangkaan bagi saudara Mujibu, selain pada isu-isu banjir, mungkin isu-isu apa yang akan diangkat sebagai senjata-senjata politik dalam kempen-kempen nanti? Kita menjangkakan naratif yang dibawa oleh pembangkang itu akan dibawa berdasarkan blok-blok yang diwakili. Kalau kita mengambil kira blok pembangkang blok parti di sebelah Sabah dan juga Sarawak, sudah tentulah mereka akan mengangkat isu-isu wilayah, isu-isu regional sebagai senjata politik mereka dengan cuba mengimbangi naratif kestabilan politik dan juga keperluan kepada parti-parti yang berada di Sabah dan Sarawak ini mempunyai hubungan yang erat dengan parti-parti di Semenanjung, dan sudah tentulah naratif bahawa Sabah dan juga Sarawak itu adalah lebih penting daripada kepada parti Semenanjung berbanding parti Semenanjung itu lebih penting kepada parti-parti di Sabah dan Sarawak. Ini saya rasa naratif yang akan berlaku dalam konteks Sabah dan Sarawak. Kalau di Semenanjung pula, mungkin kita akan melihat blok-blok seperti Pakatan Harapan akan menggunakan isu-isu yang berkait rapat dengan good governance, ya, anti rasuah dan penyelewengan, ya, membawa satu naratif yang lebih menyeluruh, politik yang lebih universal, ya, yang lebih menyentuh tentang budaya integriti, bersih dan sebagainya. Ini saya rasa tidak akan lari daripada naratif yang cuba dibawa oleh blok pembangkang, dan sudah tentu naratif kestabilan politik, pengalaman, kemampuan dan juga performance yang cuba dibawa oleh Barisan Nasional itu akan menjadi pengimbal kepada politik yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Dan juga sudah tentulah
pemerhatian yang harus diberi ke dalam dua naratif ini dalam konteks politik di Semenanjung adalah bagaimana pengimbangan politik-politik yang bersifat kaum agama itu cuba di-repackage dalam konteks politik baharu yang barangkali cuba untuk dilunakkan supaya ia tidak terlampau ekstrim menyentuh parti-parti seperti UMNO dalam konteks mereka ini cuba memikat pengundi baru dan juga menyaingi naratif politik agama kaum yang barangkali akan dibawa oleh kelompok Perikatan Nasional, kerana jelas kedua-dua parti ini mempunyai penyokong mereka yang tersendiri, tetapi yang paling kritikal dalam konteks ini adalah bagaimana untuk memancing undi-undi mereka yang di atas pagar, terutamanya kelompok-kelompok muda Melayu yang saya rasa masih lagi menganggap bahawa elemen-elemen ras, agama, budaya, bahasa itu menjadi teras dan juga preference mereka dalam memilih parti-parti tertentu, tapi dalam masa yang sama juga tidak mahu melihat ini sebagai sesuatu yang deep dan ekstrim bagi mereka, kerana isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan juga masih lagi menjadi wadah mereka yang barangkali kalau berjaya ditangani dengan baik boleh memberikan pulangan lumayan pada ini, kerana jelas saingan sebegini barangkali terlalu sukar untuk disaingi kepada pengundi-pengundi Melayu yang berada di bandar dan juga di separa bandar, kerana ini mungkin menjadi niche kepada parti-parti yang lebih progresif seperti PH dan sebagainya. Jadi bagaimana mengimbangi ini, itu yang saya rasa menjadi pertentangan yang paling baik untuk kita perhatikan dalam pertentangan blok-blok parti-parti yang berbeza dengan naratif-naratif dan nuansa yang pelbagai ini, dengan menyasarkan segmen-segmen dan juga kelompok pengundi tertentu ketika pilihan raya berlangsung nanti. Baik, itu jangkaan awal yang disuarakan oleh Mujibu Abdul Muiz yang merupakan fellow kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Sebenarnya kita akan bersama dengan Mujibu dari semasa ke semasa sehinggalah hari penentuan. Malah saya kira pasca PRU nanti juga kita akan terus bersama Mujibu untuk mendapatkan analisa-analisa berkenaan dengan Malaysia memilih ini. Terima kasih Mujibu untuk blok pertama ini. Kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.